بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله الكذاب. حديث متفق عليه. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang telah pun memberikan kepada kita kesempatan pada malam ini untuk sama-sama menjadikan waktu-waktu yang sangat prime ini, waktu perdana yang mana mahal harganya. Sekiranya pada kala ini dalam kaca-kaca televisyen kita berada dalam keadaan pada kala ini, kalau iklan itu iklan yang paling mahal, kerana waktu ini waktu prime, waktu perdana. Sebab tu nama berita pun berita perdana, sebab waktu itu waktu mahal. Namun tuan-tuan, dalam keadaan mahalnya waktu itu, masih lagi ada segelintir daripada orang mukmin yang menjadikan waktu-waktu emas ini, waktu-waktu perdana ini sebagai bahan ataupun sebagai waktu untuk dia unjurkan kebajikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan waktu-waktu yang terluang ini diberikan sepenuhnya kemanfaatan dunia dan kemanfaatan akhirat. Orang yang bijaksana ialah bijak menggunakan waktu yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua sebab atas kurniaan Allah masih lagi diberikan kita panjang usia. Satunya ialah bila diberikan panjangnya usia, diberikan waktu masih lagi ada nyawa ni atas dua benda. Satu ialah apabila diberikan nyawa, Allah beri kita waktu untuk kita melunaskan semua sekali perintah Allah. Ada benda banyak lagi perintah Allah yang belum kita terlaksana. Dan kaji hidup ni masih banyak lagi benda belum selesai. Selesai semua dah kah? Ada orang kata, boleh kata saya dah selesai semua benda dah. Tuan-tuan, banyak benda lagi belum selesai. Yang keduanya tuan-tuan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih dan sayangnya Ar-Rahman War-Rahim kepada kita tuan-tuan, Allah beri kita orang mukmin ini, Allah beri kita orang mukmin ini tuan-tuan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peluang nak bertaubat ini Allah bagi lagi. Allah bagi lagi masa untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak benda, banyak perkara yang telah pun kita buat selama ini, ada kalanya kesilapan itu dalam keadaan sengaja ataupun tidak. Ada kalanya memang saja buat, ada kalanya tak sengaja buat, ada kalanya dia tak tahu pun benda tu tak boleh buat, ada kalanya tuan-tuan dia tahu benda tu tak boleh buat tapi dia buat juga. Maka tuan-tuan, inilah akibat dari tergelincirnya orang mukmin ini. Kadang-kadang dia tergelincir, mungkin kasutnya licin tuan-tuan, tergelincir kadang-kadang itu. Ini sifat fitrah manusia. Tapi Nabi SAW kata kita banyak motivate kita tuan-tuan, banyak perkara Nabi motivate kita, Nabi motivasikan kita supaya segera kembali kepada Allah. Nabi habaq macam-macam cerita dalam hadis Nabi SAW. Allah Ta'ala bagi macam-macam motivasi, suruh kita ni sentiasa jadi orang yang tidak berputus asa. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah. Katalah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku
yang mereka ni telah pun asrafu ala anfusihim, mereka dah melampaui batas atas diri-diri mereka, dah lebih daripada had dah, border tu dah terlepas dah, perangai tu melebih dah. Jadi orang yang tughyanihim, yang dah jadi orang-orang yang melampau ke atas mereka ni, lebih-lebih dah mereka ni, lebih daripada had dah. Orang Penang dia kata ni hang dah lebih pada had ni, lebih pada had dah kita ni. Ada kita kadang-kadang dah lebih pada had dah. Tapi tuan-tuan, asrafu ala anfusihim. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Dengan bahasa yang lembut, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Tuan-tuan, suruh ni dah buat dosa banyak ni, dah buat dosa banyak dah buat benda besar yang telah banyak lah tuan-tuan. Kita langgar perintah Allah terlalu banyak sangat dah. Tapi apa pesan Allah? Apa Allah bagi tahu? Wahai hamba-hambaku. Dia mengaku lagi kita hamba dia tuan-tuan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang telah pun melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Jangan sesekali beranggapan alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan, alang-alang jahat biar jahat terus. Selalu kita akan dimomokkan oleh setan dengan cara macam tu. Setan akan jadikan kita kelompok macam tu. Kita banyak guna alang-alang. Alang-alang duduk kat rumah, alang rumah tuan. Alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Orang Melayu pakainya peribahasa itu supaya menjadi orang yang berjuang. Jangan lepaskan peluang. Sekiranya kamu nak berjuang, berjuang habis-habisan, biar sampai ke titisan darah terakhir. Itu maksud alang-alang menyelup perkasam tuan-tuan. Tapi kesilapan kita dalam memahami konsep ini ialah alang-alang nak jahat biar jahat terus, alang-alang nak teruk biar teruk terus, alang-alang nak teruk biar masuk neraka terus. Itu tuan-tuan yang menjadikan kita orang yang paling rugi sekali. Tapi Allah Ta'ala kata apa? La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jangan sesekali putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa kamu semua sekali. Semua sekali tuan-tuan. Bukan kata innallaha yaghfiru dzunub, sesungguhnya Allah akan ampun dosa kamu, tidak. Tapi jami'a, semua sekali, keseluruhan sekali. Buat dosa berpuluh-puluh tahun tuan-tuan, kadang-kadang ratusan tahun buat dosa. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi peluang lagi, hidup masih lagi diberikan. Kita dah masuk tahun hijrah yang baru dah. Seronok tuan-tuan. Orang Tanjung kata seronok bila masuk tahun baru, ramai orang sambut birthday kan. Bila main orang tahun baru ya, kita seronok, beronok-ronok kita. Nanti ada lah orang nanti main masuk tahun biasanya hijrah ni orang bulan Muharram ni orang tak layan sangat. Orang tidak layan bulan Masihi kan. Bulan hijrah ni orang tak layan sangat. Dia layan bulan Masihi. Sebab tu dalam surat beranak kita pun dia pakai bulan Masihi punya. Hang beranak bila? 20 hari bulan ke dia beritahu, 20 bulan Januari ke 22 Ogos ke dia beritahu. Kita jarang cakap bila beranak. Saya beranak 15 Muharram. Tak ada. Jarang nak dengar. Tapi tuan-tuan, bila masuk tahun baru, kena tahu bahawa masa tengah berjalan. Masuk tahun baru kita kena tahu bahawa masa tengah berjalan, umur tengah berjalan, tinggal kita tak jalan. Tinggal kita tak dijalankan lagi tuan-tuan. Dan benda inilah tuan-tuan, bila kita tengok benda ni, bila orang main sebut kat kita happy birthday to you, sana helwa, selamat hari lahir, kan sekarang ni media sosial penuh. Kalau kata tuan-tuan tengok birthday saja, ribuan orang akan like, ribuan orang akan bagi wish, selamat hari lahir, selamat panjang umur. Dalam Islam tidak melarang orang untuk cakap demikian. Tetapi tuan-tuan, yang menerima wish ini, bukan sekadar seronok bila mana orang buat surprise bagi dia tiup kek. Bukan sekadar dia rasa surprise ada orang mai bagi hadiah dekat dia, mai suruh bunga dekat dia kat tempat kerja. Tapi tuan-tuan, jika dia orang yang bertakwa kepada Allah, dia melihat akan satu perjalanan waktu dan umurnya itu sebagai satu wadah, bahawa dia makin hampir ke alam yang seterusnya. Manusia diberikan, Allah bagi kita tuan-tuan 5 peringkat alam. Satu,
Alam namanya alam roh, alam perut mak. Biasanya sebut lagu tu lah, alam perut mak. Alam roh. Alam yang siapa pun tak ingat. Tuan-tuan pun tak ingat, saya pun tak ingat. Apa berlaku dalam tu wallahu taala a'lam, tapi Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran tentang kedudukan kita di alam roh. Allah tanya kat kita, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita jawab apa? Qalu bala syahidna, bahkan kami bersaksi bahawa engkaulah Tuhan kami ya Allah. Kemudian Allah jadikan kita di peringkat yang seterusnya. Ada orang setakat alam roh sahaja, Allah telah pun tak izinkan dia keluar untuk alam seterusnya. Dia mati dalam perut ibu dia. Ada kalanya roh tak ada nak masuk lagi, dia dah mati dalam keadaan janinnya pun tak lepas lagi. Ada orang dalam perut mak dah jadi siap dah nak tinggal nak keluar dah, lagi 2 hari tuan-tuan nak lahir, tiba-tiba tuan-tuan Allah tak izin dia, Allah ambil dia dalam perut ibu lagi. Tuan-tuan, kita diizinkan untuk masuk alam yang kedua. Alam yang kedua tuan-tuan adalah alam dunia. Alam dunia ini yang sekarang ini kita ada di alam dunia. Alam yang mana alam ini sebagai step untuk kita meneruskan perjalanan ke alam seterusnya. Tuan-tuan dan memperrahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala beri kita peluang dalam dunia ini untuk meneruskan perjalanan, tapi dia bagi tempoh masa. No one, tak ada seorang pun yang akan capai waktu dia abadi. Abadi ni maksudnya apa? Selama-lamanya, abadan abada duduk atas dunia, dia jadi orang tongkat langit. Tak ada. Istilah Melayu dia panggil tongkat langit, macam nak hidup selama-lamanya. Tak ada. Bila tak ada tuan-tuan, dia mesti ada persiapan. Nabi SAW meletakkan satu perumpamaan. Umpamanya dunia ini seumpama abirus sabil. Kita ni seumpama abirus sabil, seumpama satu orang hamba Allah yang dalam perjalanan, dan dia akan ada perhentian. Dia berhenti saat abirus sabil ni reti, dia berhenti saat di satu perhentian. Allah letakkan, Nabi letakkan perumpamaan dunia ini adalah perhentian, R&R, rehat dan rawat. Dunia ni rehat and rawat. Bila dia rehat and rawat, bererti jika tak dirawat, parah. Dan tempat ini ada orang jadikan dia rehat, serehat-rehatnya. Dia jadikan kerehatan untuk dunia ni, dia rehat untuk bersenang-senang. Tuan-tuan ambil tiket flight pergi Maldives, bayar puluh ribu. Nak pergi duduk tengah-tengah laut, ayak warna biru dengan hotel sempoi meh. Dengan tuan-tuan boleh tengok bawah tu ada ayak duk tengok ikan dolphin duk main pergi kiri kanan tuan-tuan. Bayar ribu-ribu. Buat apa? Orang tanya apa? Pergi mana? Saja pergi rehat. Saja pergi rehat. Cuti sekolah, pergi Khabat Cameron Highland, naik atas sekali, kawasan berincang ke apa ke, pergi naik atas sekali. Buat apa? Pergi rehat. Jam gila-gila pun pergi rehat. Ambil tiket pergi Langkawi, pergi ambil satu pulau, khas punya pulau untuk mereka berdua saja. Pergi buat apa ni? Pergi rehat. Tuan-tuan, kita mengambil istilah rehat. Kita nak pergi rehat tuan-tuan. Maksudnya ialah abirus sabil ini orang yang rehat dan dia rawat. Jadikan dunia ini seumpama satu tempat untuk main teduh saat, kemudian dia akan meneruskan perjalanan. Ada orang pergi R&R dekat Gunung Semangui itu, hang nak pergi Kuala Lumpur. Lepas nak sampai Kuala Lumpur, belum sampai Kuala Lumpur, dia berhenti saat kat Gunung Semangui. Sampai kat Gunung Semangui tuan-tuan, dia berhenti terus. Pasal apa berhenti kat sini? Dah saja berhenti terus Bukan nak pergi Kuala Lumpur. Dah nak pergi Kuala Lumpur tapi berhenti kat sini. Tu nama dia gila. Tapi tuan-tuan, kedudukan yang dikatakan manusia ini, dia abirus sabil. Dia adalah orang yang akan duduk dan dia akan meneruskan perjalanan.
Bermakna tuan-tuan, untuk meneruskan perjalanan itu perlukan persiapan, perlukan preparation. Dan preparation yang dimaksudkan itu ialah menjadikan dunia ini tempat untuk mazra'atul akhirah, tempat untuk bercucuk tanam nak mendapat tuaian di akhirat. Kita yang matlamat bukan dunia. Orang mukmin, orang muttaqin, matlamat bukan dunia. Jika matlamat dia dunia, matlamat nak selamat dunia, apa beza kita dengan kafir? Tak ada beza kita dengan kafir. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, sebab tu kerja buat, apa pun kerja buat kita, jangan duk nampak muka ustaz lah masuk syurga. Jangan nampak muka tu imam lah masuk syurga. Depa boleh lah, sebab depa duk kerja dengan agama. Tuan-tuan, awak engineer tak boleh masuk syurga, doktor tak masuk syurga, MPPP tak masuk syurga, postman tak masuk syurga, arkitek tak masuk syurga. Tuan-tuan, kerja buat kita, kalau kita kaji balik dalam kehidupan kita seharian, semua kerja buat kita melibatkan keikhlasan kepada Allah. Semua kerja buat, kaji balik. Dah ustaz, kalau kami kerja lagu tu, kami tinggal kena ikhlas, kalau tak payah ambil gaji lah. Siapa suruh tak ambil gaji? Siapa kata Islam tak suruh ambil gaji? Tuan-tuan, adakah ikhlas itu tak payah ambil gaji? Kerja engineer, duduk kat Kelang, kerja cukup sebulan, masuk duit 15,000 gaji dia, return balik, berapa? Tak payah, saya ikhlas bekerja. Adakah begitu? Tidak. Yang sebut ikhlas tu macam mana? Dia buat kerja itu kerana Allah. Dia buat kerja itu untuk membantu orang lain, dia memudahkan kerja orang lain. Tuan-tuan kaji tengok postman, dia mudahkan kerja kita tak? Tuan-tuan suka-suka hati duk pergi shopping dekat dalam Lazada, Shopee, siapa main tak? Postman main tak? Dia mudahkan kerja kita tak? Dia mudahkan kerja kita. Surat main tak? Postman main tak? Dia mudahkan kerja kita. Tuan-tuan, MBBP duk sapu sampah, adakah MBBP tuan-tuan dia tak ada pahala untuk dia kah? Tak, kena buat kerja ikhlas. Ikhlas lah tuan-tuan, dia sapu sampah, kalau dia tak ada, apa berlaku di Pulau Pinang? Tuan-tuan, sebab itu masing-masing dia ada kerja buat dia, dan dia relate dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak dapatkan redha Allah. Aku buat kerja hari ni nak redha Allah. Sebab tu tuan-tuan, kalau produksi yang sebenar, orang Islam yang buat keluar produk yang sebenarnya, orang Islam ini produk dia ialah orang yang sangat-sangat excellent. Orang yang sangat excellent, sebab dia kerja apa pun dia nak cari redha Allah. Dia buat kerja apa pun dia nak cari redha Allah. Tuan-tuan, sebab itu yang disebutkan tadi abirus sabil. Dia berhenti saat nak berpindah pada alam seterusnya. Alam yang seterusnya, alam apa? Alam barzakh, alam kubur. Alam kubur ini dia dua aja, raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Sama ada lubang-lubang neraka ataupun taman-taman syurga. Dua aja. Pilihan letak kat mana? Sekarang. Nak pilih sekarang. Bukan masuk kat kubur baru nak pilih, tu silap. Tak, dia kena pilih sekarang lah ni. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, saya suka untuk kita sama-sama mengambil i'tibar. Ambil iktibar, lalu kok kubur, lalu iktibar, ambil iktibar apa tuan, lalu kok kubur, tengok kubur dan perhatikan aku di mana ya. Perhati tengok aku di mana. Jangan duk tengok orang tua-tua, tuan-tuan. Nampak muka ni muda, tapi tuan-tuan separuh mati ya ni. Jangan duk ingat orang muda ni semua sihat belaka, tak boleh lekat lagi kematian. Sorry tuan-tuan. Mati tak kira orang. Tengok kubur, perhati tengok aku di mana ya. Aku kat mana? Tuan-tuan, jadi abirus sabil, yang perhentian ni perlu diteruskan. Masuk dalam kubur, selesai masalah dalam kubur, tunggu pula masuk alam seterusnya, nama dia alam akhirat. Alam akhirat, alam yang akan menentukan sama ada syurga ataupun neraka. Yaumul mizan, hari nak dibuat perhitungan, nak timbang balik amalan kita. Banyak mana kita tuai, banyak mana kita capai, banyak mana kita buat. Tuan-tuan, orang beriman sebenarnya orang apa? Orang yang dia nak mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, inilah hamba-Mu ya Allah.
Tuan-tuan nak tunjuk kat bos kita, kerja kita yang kita buat, nak abang kata apa? Inilah pekerja tuan, inilah pekerja tuan yang tuan harapkan ni lah. Saya buat ni, saya nak present kat tuan. Tuan tengok sendiri, inilah kerja dan inilah hasilnya. Kita nak present supaya bos kita rasa senang dengan kita, bos rasa seronok dengan kita, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat kita punya pahala kita buat ni boleh beli ke syurga? Kita rasa pahala kita buat, duk bulan tabung, duk buat baik ni, tuan-tuan, adakah itu pahala boleh beli syurga? Tidak. Yang sebenarnya ialah kita nak tunjukkan, aku ni hamba Allah ni, ya Allah, aku ni hamba-Mu, ya Allah. Kamu suruh apa aku buat, ya Allah. Susah senang aku buat, ya Allah. Aku tahu nak pergi haji itu bukan senang, bukan senang nak cari duit, ya Allah, tapi Engkau rezekikan aku nak pergi, ya Allah. Aku buat juga, aku keluarkan sebahagian harta aku, ya Allah. Aku nak juga melaksanakan semua suruhan-Mu, ya Allah. Ya Allah, korban itu setiap tahun, ya Allah, bukan senang nak buat korban, ya Allah. Aku kumpul sikit-sikit duit aku, ya Allah, sampai cukup nak menghabiskan, nak bagi korban semata-mata nak cari redha-Mu, ya Allah. Aku nak meletakkan aku hamba-Mu, ya Allah. Aku ni, ya Allah, hamba-Mu, ya Allah. Engkau letakkan sehari 5 waktu aku kena solat, ya Allah. Aku jadikan semua waktu aku solat aku tepat dengan waktunya, ya Allah. Aku jaga waktu aku dengan Kamu. Kau beri rezeki kepada aku, Kau yang beri rezeki kepada aku, ya Allah. Engkau ialah Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki. Adakah patut, ya Allah, pada waktu Engkau nak bagi rezeki kepada aku, Engkau pemberi rezeki, tapi aku jadikan waktu-waktu ini melewatkan solat kepada Kamu semata-mata nak cari rezeki, kata aku. Ya Allah, tuan-tuan, banyak cakap begini, banyak cakap lagu ni, baru kita sedar aku nak buat benda baik lebih banyak lagi. Kita bukan cari pahala, nak cari redha Allah. Hamba Allah ni, tuan-tuan, nak mempersembahkan apa kepada Allah Ta'ala, nak bagi apa, nak tunjuk apa pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan memperrahmati Allah sekalian, kita faham kesukaran jadi seorang mukmin ini memang sukar, kerana cabaran tu banyak. Cabaran itulah yang akan meletakkan kita melebihi daripada antara satu sama lain. Kesukaran yang kita lalui nak menunjuk, nak mendapatkan perbandingan antara seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Tuan-tuan dan memperrahmati Allah sekalian, moga-moga kita dapat sesuatu untuk dibawa, untuk jadikan bahan abirus sabil ini, nak bawa ke hadapan Allah Ta'ala kelak. Bila mai kepada alam akhirat, di waktu ini tak ada siapa boleh tolong. Alam kubur tak boleh tolong, alam akhirat pun tak boleh tolong. Siapa nak tolong? Siapa tak boleh tolong, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, jadikan pada kita ini, setiap anggota tubuh badan kita ini sebagai tempat untuk kita jadikan dia kebajikan. Setiap anggota, tuan-tuan. Kita dah nampak hari ni anggota tubuh badan kita ni macam tak laku je, tapi tuan-tuan tahu tak, yang kata anggota tubuh badan kita ini kesemuanya akan jadi satu bahan, sama ada dia adalah satu dalil ataupun satu tanda nak masuk syurga, ataupun dalil kepada masuknya neraka. Tuan-tuan dan memperrahmati Allah sekalian, anggota yang termasuk dalam kategori ini, anggota tubuh badan yang perlu kita jaga hari ini, perlu berhati-hati dengan dia. Seronok kita guna tangan, seronok kita guna mata, seronok kita guna telinga. Tuan-tuan, hati-hati dengan anggota ini. Balik muhasabah. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik ialah orang yang bijak untuk dia menghitung dan muhasabah diri dia. Dia muhasabah diri dia balik, dia buat postmortem balik, dia muhasabah, dia cari mana silap dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan tindakan dia ialah dia membuat amalan untuk selepas hari mati dia. Ini orang cerdik. Al-kayyis, orang cerdik. Tuan-tuan, 7 anggota, tolong hati-hati. Saja saya nak kongsi hari ni, kita dalam keadaan masih lagi SOP. Waktu kita tak panjang, tuan-tuan. Saya nak bagi tuan-tuan 7 anggota yang perlu berhati-hati, supaya tak jadi fitnah kepada kita untuk menyebabkan kita jadi bahan api neraka kelak. 1 ialah berkaitan dengan mata. Anggota yang pertama adalah mata.
Tolong hati-hati. Mata boleh jadi akan menjadi penyebab kepada kita masuk syurga. Mata boleh jadi penyebab kepada seseorang masuk neraka. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, mata adalah anggota yang paling awal sekali. Orang Melayu letakkan, dia kata apa, dari mata turun ke hati. Mata tengok, hati kata ya, anggota lain akan bergerak. Dari mata turun ke hati. Tuan-tuan, hari ni telefon yang kita pakai, handphone Android yang kita pakai, yang kita duk tengok hari ni, seronok kita duk select pi, select mai ni. Kalau tak ada mata boleh tengok. Dulu tuan-tuan ingat tak zaman 3 sekupang? Handphone 3 sekupang. Dia punya keypad ni raba boleh tekan. Orang buta pun boleh pakai. Nak tanya tuan-tuan, kalau hari ni seorang buta boleh pakai tak handphone, smartphone? Boleh pakai tak? Wallahu ta'ala alam, saya pun tak tahu, sebab kita tak tahu, mungkin ada kaedah depan nak pakai. Cumanya dia ada tone, ada bunyi tone, dia punya tone bila tekan-tekan tu mungkin boleh pakai. Tuan-tuan, mata yang hari ni duk tengok telefon hari ni, cuba kaji dalam satu hari, tengok phone tu berapa banyak hal elok yang kita tengok, berapa banyak yang tak elok kita tengok. Kaji. Susah kaji orang lain. Tuan-tuan, macam ni tuan, nak muhasabah ni senang je. Tengok cermin nampak muka sendiri, jangan tengok cermin nampak muka orang lain. Kita biasa tengok cermin nampak muka orang lain, tengok cermin tak nampak muka sendiri, nampak muka orang lain, tu kita nak kutuk orang lain, nampak kotak muka dia. Kalau tengok cermin nampak muka sendiri, kalau garis sikit hitam pun tahu nak padam balik. Kita masalah kita tengok cermin nampak muka orang lain, kira orang lain salah, kita semua betul. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, mata, anggota mata ini jadi fitnah kepada kita kalau sekiranya kita silap pakai. Tengok benda tak elok, tengok yang bukan mahram, tengok perkara-perkara haram, perkara-perkara yang menyebabkan kita jadi seronok pada syahwatnya. Satu. Yang keduanya tuan-tuan, hati-hati dengan anggota kedua, anggota yang namanya telinga. Hati-hati dengan telinga. Ada 7 anggota yang diletakkan oleh para ulama sebagai anggota yang perlu sangat-sangat berhati-hati. Telinga. Dengar yang elok, selamat. Dengar benda fitnah, dengar benda-benda umpatan, dengar benda-benda yang boleh mencela, dengar seronok orang maki, dengar seronok orang kata ke orang. Tuan-tuan, telinga ni jadi seronok. Perasan ke tak perasan? Kita punya perangai, perasan ke tak perasan? Ni yang kata nak tengok, nak nilai nafsu ataupun tidak. Tuan-tuan, dengar benda-benda yang dengar benda-benda, contohlah dengar Quran ke, dengar bacaan Quran ke, dengar pengajian dalam YouTube ke, dia akan jadi satu masa dia akan ada main timing, dia nak tak kira turun balik, dia main nak lena. Tiba-tiba kawan sebelah, kita tengah-tengah kuliah ni, tiba-tiba kawan sebelah main cuit, weh Ustaz, duduk Ustaz ni nak mengantuk ni, dah mengantuk dah, mata baik main layu ni, dah tersandang habis ni. Tiba-tiba tuan-tuan, keluar member cakap, ang pergi dengar ustaz tu lah, ni hantar dia sabar, dia ni gini Allah debuh dia ustaz tu. Yang tadi dah mengantuk tu dah, dia duduk kat luar tuan-tuan, celik tu punca dia apa? Sebab nak kata kat orang. Bila bab nak kata benda yang tak elok, segang, nafsu kan segang, nafsu kan seronok, nafsu akan suka kepada benda-benda macam ni. Tuan-tuan, hati-hati dengan telinga, hati-hati. Yang ketiga tuan-tuan ialah lidah, paling bahaya. Lidah tuan-tuan, mata tengok, telinga dengar, mulut cakap. Hikmah kenapa dia jadikan lidah ini, mata nampak terang ni, mana mata? Mata. Mana telinga? Telinga. Yang tanya kat anak kita yang kecil-kecil, umur setahun 2 tahun, kalau ni orang suka cakap orang putih, where's your eyes? Ya, eyes. Where's your ears? Ears. Sekejap lagi tuan-tuan, dia tunjuk. Mana lidah?
Boleh tunjuk tak? Tanpa membuka sesuatu tak boleh tunjuk. Allah jadikan lidah pertama dihapit dengan satu yang lembut, nama dia bibir. Yang kedua tuan-tuan, tak jumpa lagi, kalau buka bibir saja tak nampak lagi dia. Allah bagi pagang keras lagi, nama dia gigi. Hapit pula nak buka gigi tuan-tuan, bila buka gigi baru nampak lidah. Apa dia punya simbolik? Nak abang kata apa? Bahayanya anggota ini. Lidah ni tuan-tuan lebih tajam dari mata pedang. Kita banyak guna untuk apa? Yang seronok kita pakai ialah untuk kegunaan harian kita, mesti pakai lidah, mesti pakai kita punya lidah kita tuan-tuan. Gunakan di tempat yang terbaik dan tempat yang sepatutnya. Jangan jadi orang zalim. Zalim maksudnya apa? Wad'u syai' laisa fi makani, letak sesuatu bukan di tempat dia, maka itu nama dia zalim. Yang ketiga, yang keempat tuan-tuan ialah perut. Hati-hati dengan perut. Perut ni tempat masuk segala-galanya. Sifat malas mai daripada perut. Sifat malas mai pada perut, dan sifat rajin pun mai pada perut. Sebab sifat malas itu datang kerana apa? Kerana apabila perut terlalu penuh. Tak percaya? Makan roti canai 2 biji, tarik satu cawan, kuah taruh atas baiknya, bawang pun sikit lebih kurang, daging seketui. Lepas tu tuan-tuan tengok je apa jadi. Semboi tak? Dengar mau menitik liok. Tuan, kena nasi kandang, nasi kandang apa yang viral lah ni kan, bubur baiknya, Allahu Akbar. Masuk lagi tak? Masuk waktu lagi tak? Ada signal lah. 2 minit. Okey. Yang keempat adalah perut. Hati-hati dengan perut. Nak buat masuk benda tu, pastikan yang masuk tu benda yang halal. Perut, pastikan yang masuk kat kita ni benda halal. Halal tak semestinya, haram tak semestinya kena judi. Kita nampak haram ni judi, curi, itu semua haram lah. Tapi kita tak kenal yang waktu kita pakai untuk bekerja, kita menipu kerja dalam waktu kerja pun haram juga. Tuan-tuan, dikira haram juga. Seterusnya tuan-tuan, yang kelima, nama dia ialah kemaluan. Dia panggil farjun, kemaluan. Hati-hati dengan kemaluan. Letak tempat yang betul, selamat, dapat pahala. Letak tempat tak betul, bahan api neraka. Hati-hati dengan dia. Benda yang menyeronokkan ada pada dia, tapi tuan-tuan, benda yang menyakitkan di akhirat pun ada pada dia. Hati-hati dengan kemaluan. Yang keenam, hati-hati dengan tangan. Seronok kita angkat besi, seronok kita duk main angkat berat ni, berketul-ketul tuan-tuan, seronok. Hati-hati dengan dia, sebab kerana dia boleh jadi kita jadi bahan api neraka. Hati-hati dengan tangan. Nak pegang sesuatu, pastikan yang halal untuk kita. Bukan semua orang kita boleh pegang. Jangan duk main anggap ni tuan-tuan. Ni kira duk main anggap macam mak lah boleh pergi salam, anggap macam kakak boleh pergi pegang. Tak ada anggap-anggap tuan-tuan ha? Tak ada anggap-anggap. Yang ketujuh, hati-hati dengan kaki. Lastnya kaki tuan-tuan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami menteraikan, kami akan peteri mulut kamu. Mulut mereka ni kena peteri. Kemudian tuan-tuan, cakaplah tangan-tangan mereka dan bersaksilah kaki-kaki mereka apa yang mereka usahakan. 7 anggota, tolong hati-hati supaya tuan-tuan balik nanti sebagai muhasabah, balik nanti dan pengakhiran sekali ialah balik nanti tengok semua anggota tubuh badan ini, pastikan dia terselamat daripada api neraka. Wallahu alam tuan-tuan. Moga-moga pertemuan kita ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat untuk sama-sama kita manfaatkan. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak masjid kerana atas jemputan ini. Moga-moga Allah berikan keberkatan atas usaha ini. Masjid yang baik, masjid yang indah, masjid yang sangat nyaman, sangat kondusif tuan-tuan. Imarah pun yang terbaik. Wallahu a'lam tuan-tuan. Seronok berada di sini. Moga-moga Allah berikan keberkatan kepada anggota jawatan kuasa dan juga semua jemaah-jemaah di sini.
Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa abdan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.